Ilmu IT, internet bagi Pak Lebay supaya kita jadi umat yang fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bab internet submarine kabel ini kalau diputuskan akan rugikan Yemen juga. Kabel ini merata dunia, dia banyak tempat boleh pergi. Jadi kita juga mesti faham banyak website, mirror site namanya, yang mencerminkan semua data dunia. Ya, itu sebab kita boleh dapat dengan begitu laju kerana mirror site untuk Google misalnya rapat saja dengan kita. Okey, internet kabel ni hanya satu bahagian saja dalam peta internet dunia, ya. Kabel-kabel adalah connection, ya, perhubungan antara host atau pelayan server yang mengandungi data dunia. Contohnya Google, ya. Dia dari Amerika, dia ada server pelayan hard disk atau storage lah, menyimpan data itu bertera-terabyte di New York misalnya. Tapi kita di Malaysia sebalik bumi. Walaupun selaju cahaya 1/7 saat untuk sampai sana, dia kena melalui pelbagai port, berbagai router misalnya, untuk menghantar semula. Kalau internet protokol yang saya cerita semalam itu terputus, terhalang, dia perlu cari lagi dan secepat kilat. Tetapi ada satu kaedah iaitu namanya mirror site. Mirror site yang saya tunjuk tadi, peta tu, dia banyak server pelayan data, simpanan, pengkalan data seluruh dunia yang kita namakan cloud sekarang. Tapi mungkin kita, maklumlah, kita kata Pak Lebay, saya tak suka orang panggil Pak Lebay, kerana Pak Lebay ni orang baik. Jadi saya sebagai seorang Cina Muslim, saudara baru, walaupun mualaf orang kata mulanya, saya tahu Alhamdulillah ilmu fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya akan cuba seimbangkan. Kalau ada orang lebih baik dari saya, sila ikut. Buat masa ni, boleh follow Apek cerita. Server-server tadi semua, dia jadi mirror, cermin. Supaya kita nak tengok cermin data tu, tak perlu ke New York. Kita tengok cermin Google di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur cerminkan Tokyo. Tokyo cerminkan Australia dan seterusnya seluruh dunia dia ada cermin. Kalau kita simpan maklumat kita atas satu pengkalan, data atas cloud, sebenarnya cloud ini macam awan ni bermakna dia tidak fizikal lagi. Dia bergerak daripada mirror ke mirror secara kita tak sedar, ya. Kerana dia ada satu lapis di bawah. Saya akan terangkan. Kalau tanya soalan bagaimana ini, bagaimana itu, semalam saya baca banyak komen orang kata bom saja. Okey, saya bukan pakar bom, tapi saya kata sepatut saya tunjuk gambar submarine cable tu besar dan dia bersambung-sambung supaya bila pecah satu, mereka akan angkat, mereka buang yang itu tengah dan mereka sambung balik. Dan dia semua kaca. Okey, tak apa. Boleh Google. Ya, saya tahu kita ya sangat nak perang dunia lah, kononnya apokalips, akhir zaman yang ambil dari Yunani, ya, Armageddon dan sebagainya, sebenarnya tak ada. Ya, saya pun belajar agama saja. Allah khalqu mauta wa hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amanah. Ya, Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2 mencipta maut, mati. Lepas tu hidup, kiamah. Ada dalam surah Kiamat dan Waqiah. Kita boleh baca dengan hati terbuka, jangan terpesong dengan ayat Israeliat, ya. Dan kita mesti tahu sirah hadis sesuatu itu yang datang sebenarnya dari Suria, bawa oleh orang Kristian yang masuk Islam. Mereka ini semangat tafsir cara Israeliat terbawa pada kita. Kita mesti tetap guna Quran dulu. Bila Quran itu kita dah haus, terutama untuk bab fiqh, baru kita pergi pada hadis-hadis dan mazhab imam. Tapi dalam soal dunia tafakur, Quran dah jelas. La'allakum yatafakkarun, supaya kamu berfikir. Okey, di atas bumi yang bulat ini,
Kita tengok bahawa data kita ini bila berada di atas cloud, orang boleh awasi kita. Saya dah sebut dalam padu, dan padu minta 40 soalan. Saya dah kata bahawa YB Rafizi Ramli ada kemungkinan, dan saya syaki untuk invoke dia untuk analisa, dan saya cabar supaya Mosti dan Mimos dan KKD berdebat dengan saya dengan ikhlas, kerana ID digital memang dia seiring dengan agenda dunia, dan Follow APEC akan bagi nasihat bagaimana lindungi diri. Kita lambatkan pendaftaran ke padu, dia sampai Mac. Kita boleh daftar April, Mei atau Jun macam bab Bakaf Sinun. Saya tidak cucuk kerana saya kata ini kajian mRNA, jadi saya lengahkanlah. Sampai sekarang dah tak perlu, dah endemik bukan pandemik. Jadi saya boleh bantu jika ada soalan, tanya soalan, tapi cemooh itu tak gunalah, atau lontarkan dakwaan tanpa berfikir tidak membantu. Kita perlu menjadi umat yang cerdik, yang berilmu. Alamal insana bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Itu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan dalam ayat Kursi Allah katakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada siapa boleh berikan syafaat atau mudarat melainkan dengan izin Allah, dan izin ini mahal. Bukan kita lafaz saja dapat. Dia, prerogatif dia, hak dia, bukan kita. Kita Allah tak peduli. Fa'ulu lima yurid. Ya'lamuna bana bainihim wa ma khawfahum yatu bi syai' ilmihi illa bimasya. Kita tak tahu apa di depan atau di belakang. Dan apa sedikit ilmu yang ada pada kita, pada saya, hanya dengan kehendaknya. Sekali lagi, kehendak dia ni mahal. Kerana Allah tak peduli. Fa'lu lima yurid. Dia buat apa ikut suka dia, bukan kita. Dan kita bukan Islam kerana kelahiran. Kebanyakan kita rasa kita ini dah dapat macam alu syurga. Tidak. Jadi bila saya tengok orang kecampak lobai, tak tahu ilmu dunia, ilmu alam, seperti mana cendekiawan Islam kita zaman Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Khaldun, kegemilang kemuncak di zaman Abbasiyah dah hilang, zaman Osmaniyah dah paling teruk. Itu sebab umat berpecah belah, dan kita nak perjuangkan hak untuk orang Palestin kononnya. Sebenarnya saya salah kerana kita sudah dalam konteks nasionalis. Tidak ada Palestin, tidak ada Rohingya, tidak ada Melayu, tidak ada Arab, tidak ada Parsi. Muslim adalah satu. Itulah Salahuddin bawa masa berdepan Baitul Muqaddis. Dia dari Kudus, dia menyatukan Mesir, Syria, Arab Jazirah, sehingga boleh berdepan dengan tentera salib. Hari ini kita akan mati katak kerana kita berpecah belah, kita dibawa dan kita dilabel Pak Lobai. Kiri kanan hantam satu sama lain, wasabi, wahabi yang salafi, lawan sunni, lawan salafi, lawan syiah, lawan sufi. Saya daripada luar memeluk Islam, saya tengok dengan sedih, tetapi saya berdoa kepada Allah supaya menyatukan allafa baina qulubihim, menyatukan hati-hati kita, dan hanya dia boleh melakukan. Amin Rabbil Alamin. Assalamualaikum.